Didik TV KPM. Okey, kali ini pula kita nak pergi kepada bahagian B, di mana bahagian B adalah 8 markah. Bahagian B akan dikeluarkan 3 soalan. Okey, calon perlu jawab 2 sahaja. So adalah soalan boleh reserve yang kemudian pilih mana yang kamu boleh buat dahulu. Okey, so saya nak tekankan di sini tentang indeks, set dan logaritma. Okey, untuk soalan ni pengetahuan sedia ada tentang hukum indeks. Di mana hukum indeks ini kamu dah belajar seawal tingkatan 2 kalau saya tak silap lah, di menengah rendah. So ini adalah pengetahuan sedia ada sahaja. Okey, so kita lihat soalannya simple bukan? Tapi disebabkan terlalu banyak huruf. Jadi macam nampak susahnya. Sedangkan dah tak ada dah sangat mengenai nombor di bahagian di kertas 1 ni. Dia bermain dengan algebra. Tapi kita okey je, janji asas kita tahu. Okey, so dia suruh permudahkan ungkapan. Okey, jadi kita nak mudahkan soalan ni. Senang sahaja sebenarnya. Perkara pertama, kembangkan dia. Di mana kat sini kuasa dan sini kuasa. So kita kena kembangkan dia dengan darabkan dia, maka kita akan dapat AB plus AC. Kenapa jadi tolak? Sebab dalam hukum indeks bahagi jadi tolak. Kenapa? Sebab asas sama. Apabila ada asas sama, kita boleh menggunakan hukum-hukum yang kita tahu. Okey? So dekat sini kita kembangkan juga. Okey? Kenapa tolak? Sama saya kata tadi sebab dia bahagi. So A darab dengan B, AB ke BA ke sama sahaja susunan dia. Okey. So tolak dengan BC, tolak CA darab dengan CB. Kesilapan calon. Okey, kenapa tolak? Sebab bahagi. Kesilapan calon sebab tak kurungkan. So bila kamu tak kurungkan, nanti tolak jumpa tolak sepatutnya jadi tambah. Nanti kalau kamu tak kurungkan, kamu rasa dia tolak. Jadi kena berhati-hati dekat situ. Sedangkan pengetahuan kamu dah baik, tapi disebabkan sedikit kecuaian kamu menyebabkan kamu kehilangan markah. Okey, jadi kat sini kita boleh dapat markah lah. Okey, menggunakan hukum. Okey, dan bila kita simplifikan dah masuk pada algebra, maka kita dapat P kuasa sifar. Kenapa P kuasa sifar? Okey, AB tolak AB. Habis. Okey, AC tolak AC. Habis. Okey, BC tolak BC. Habis. Okey, apabila P sama dengan P kuasa sifar, apa-apa kuasa sifar nilainya adalah 1. Okey, yang ini yang kamu kena tahu. Nampak macam serabut kan, tapi jawapannya simple. Tu yang selalu calon rasa macam, lah senang je. Senang je lah sebab bila dah tahu jawapan memang senang lah kan. Okey. So, ini adalah nota dia. Okey. Okey, yang kedua, set. Okey, set ni adalah benda baharu dalam KSSM. Okey, dan set ni sebenarnya hukum dia adalah sama dengan hukum indeks. Okey, cuma set ni adalah punca kuasa 2. Kita selalu sebut sebagai punca kuasa 2, punca kuasa 2. Sedangkan punca kuasa 2 tu namanya adalah set. Saja je nama tu bagi gempak sikit lah. Set kan, memang set sebenarnya. Okey, so dia punya pengetahuan sedia ada pun adalah sama dengan hukum indeks sebenarnya. Okay. Yang baru, set konjugat. Jangan dengan konjugat je macam terkejut kat situ kan. Okey, set konjugat ni adalah apa? Kita perlukan set konjugat apabila kita nak memudahkan dan nak menisbahkan set yang berada di penyebut. Okey, penyebut tu maksudnya di bawahlah pecahan. Okey, so ini set konjugat. Okey, soalan yang ketiga, yang kedua ni mengenai set, dia kata nisbahkan penyebut. Nampak? Selalunya bila dia kata nisbahkan penyebut, selalunya akan ada kaitan dengan set konjugat. Okey, sebab ini penyebut. Dan permudahkan. So mana-mana yang boleh dimudahkan? Yang boleh dimudahkan adalah set 8. Okay, tapi kalau kamu ada kalkulator, sebenarnya kamu tekan je set 8, kamu akan dapat jawapan dia. Yang paling mudah bagi bentuk set 8. Okey. So jawapannya, okey, ini memudahkan set 8. Set 8 adalah pecahan 4 darab 2. Okey, so 4 darab 2, 8. So set 8 tambah. Okey, apa maksud set konjugat? Kita perlu darabkan dengan set konjugat sebab pembawah dia ada penyebutnya. Ada set. Jadi kita nak pastikan jawapan kita tak ada set di belah bawah. Itu maksudnya menisbahkan. So, bila nak darabkan dengan set, nak hilangkan set pada penyebut, kalau sini tolak, set konjugat kita adalah? Tambah.
Kenapa kena per 1? Sebab nilainya akan jadi 1. Jadi sebenarnya kita tak buat apa-apa pun. Tapi kita hanya perlu buat set konjugat untuk menisbahkan pecahan tersebut. Okey. Okey, penisbahan menggunakan set konjugat. Okey, kenapa datangnya 4 set 2? Okey, saya nak terangkan. Tak tahu daripada kalkulator kita boleh dapat. Set bagi 4, punca kuasa 2 bagi 4 adalah 2. Okey, sedangkan set 2 tak ada. Memang itulah bentuk paling mudah. So, ini adalah memudahkan set. Dah boleh dapat markah dah dekat sini. Okey, mendarabkan dengan set konjugat ni, kamu faham, sebenarnya pun dah boleh dapat markah. Okey, selebihnya adalah kamu yang kemahiran darab lah. So, 2 darab 1, 2. 2 darab dengan set 2 akan dapat 2 set 2. So, darabkan dengan bawah, so dapat yang ni. Okey? So, boleh ke kita hilangkan set di bahagian penyebut? Bolehlah sebab tambah. Okey, nampak tak dia sebutan serupa? Kan? Okey, 1 set 2, 1 set 2. Sebutan sama. Bila sebutan serupa, tambah dengan tolak, jadi kosong. Okey, sifar. Jadi 1 tolak 2 akan tinggal negatif 1. So, dapatlah. Ini hilang bukan sebab hilang, sebab kita memang boleh operasikan dia. Okey. Okey, kita dapat macam ni. So, kita boleh dapat macam ni. Okey, kenapa? Okey, 2 bahagi negatif 1 dapat negatif 2. Okey, positif bahagi negatif 2. Ini adalah sebutan serupa. So, 2 set 2 tolak 2 set 2 habis. So, maka tinggallah jawapannya adalah negatif 2. Soalan nampak susah juga tapi jawapan dia negatif 2 je. Okey. Maksudnya sebenarnya kamu kena faham apa kamu kena buat. Kena buat. Masalah calon kadang-kadang dia suka hafal apa yang kena buat. Hafal tak boleh dalam NMAT ataupun matematik. Mesti buat. Okey, faham. Okey? So next kita pergi kepada logaritma. Okey, kali ni cikgu suka nak terangkan tentang logaritma jati. Sebabnya logaritma jati adalah benda baharu dalam log dalam matematik tambahan KSSM. Okey, di mana kadang-kadang ramai calon terlepas pandang ataupun macam tak berminat dengan logaritma jati. Okey, untuk menyelesaikan log, jika tidak dinyatakan apakah asas yang perlu kita gunakan, kita ada 2 pilihan sekarang, iaitu menggunakan log asas 10 ataupun logaritma jati. Okey, logaritma jati dia adalah asas E. Tapi pada kalkulator tak ada logaritma jati ni tahu, ataupun tak ada tulis log E ni. Kalau asas 10 nampak tahu asas 10. Dalam kalkulator dia akan tulis ln ataupun ln. Okey, logaritma jati tu adalah ln. Okey, ini adalah pengetahuan sedia ada tentang log. Okey, kena betul-betul fahamkan hukum log. Kalau kamu salah faham, maka habis semua. Log ni yang bestnya, satu hukum kamu gunakan dah dapat 1 markah. Tapi kalau tersalah, rugilah. Okay. So, kena betul-betul fahamkan. Kalau dia kata darab jadi tambah, tambah jadi darab, okey, jadi kamu dah dapat markah dekat situ. Okey, so kita tengok soalan. Ini pengetahuan yang kamu kena tahu. Log asas 10 ni, log 10 ni ada asas sama, nilainya 1. Okey, ln E ni adalah asas E 1 juga. Okey, inilah pengetahuan yang kamu kena ada. Okey, kita masuk kepada selesaikan persamaan. Okey. Bila kata diberi ln, ln tu adalah logaritma jati. Okey, y tambah 2 tambah dengan ln. Y tambah 1 sama dengan ln for 4y tambah 14. Kesilapan calon, dia suka kembangkan. Salah. Kenapa? Sebab apabila ada satu ungkapan log, selepas itu dikurungkan, dia hanya adalah kepunyaan log itu sahaja. Dia tak boleh bertukar menjadi ln y tambah dengan ln 2. Tak. Dia adalah satu sebutan. Ini adalah satu sebutan. Apa yang kamu boleh buat adalah menggunakan hukum log, iaitu ln ni adalah asas jati, okey, ataupun logaritma jati. Asas dia sama. Dalam hukum log kita boleh permudahkan. Apa maksud memudahkan? Daripada banyak sebutan log, kat sini ada berapa banyak cikgu? Okey, ada 2. 1, 2. Daripada 2 log, kita boleh jadikan satu sebutan saja. Itu maksudnya memudahkan. Okey, logaritma. Okey, so kita akan dapat tambah akan jadi darab. Markah. Okey, kita boleh dapat markah kat situ sebab menggunakan hukum dekat situ. Pengetahuan kamu. Okey, tak diberi ni dalam exam. Tapi kita kena tahu. Okey.
So, bila dah dapat macam ni, barulah kita boleh kembangkan. Sebabnya dah jadi satu ungkapan, maka apabila kita kembangkan, kita akan dapat macam ni. Okey? So, bila dapat macam tu, kita nampak di sebelah kanan ada satu sebutan log, iaitu logaritma jati. Dan di sebelah kanan pun ada satu juga. Dan kedua-duanya adalah logaritma asas yang sama. Jadi, bila dah ada satu ungkapan dengan satu ungkapan, maka kita boleh buat perbandingan. Okey? Apa yang kita nak bandingkan? Lon dengan lon, benda yang sama. Buat apa kita bandingkan? Tapi calon suka buat macam ni. Tak boleh tahu. Itu macam kita menghapuskan. Sebenarnya kita tahu nak tunjuk kat pelajar, kita membandingkan. So, biar je. Maksudnya bila kita membandingkan, so kita bandingkan lon tu dia punya nilai dengan nilai. So, maka macam ni. Nampak? Soalan yang kedua kita jumpa kali ini dia adalah kuadratik. Di mana saya kata kuadratik adalah nadi kita dalam matematik tambahan. Okey? So kita susun dan kita selesaikan. Maka kita akan dapat nilai Y tersebut adalah 4 dan negatif 3. Kan ada dua nilai. Kuadratik mesti ada dua nilai. Okey? So ini adalah contoh soalan 8 markah yang melibatkan logaritma. Tajuk logaritma, set dan indeks. Okey, boleh saya teruskan? Boleh, cikgu. Okey. Okey, so contoh soalan berikutnya saya ambil tajuk taburan kebarangkalian. So taburan kebarangkalian kita tahu ada dua. Okey. Sama ada dia adalah taburan binomial ataupun taburan normal. Okey. So pengetahuan kena adalah, so formula ni ada dibekalkan ke tidak. So lihatlah dekat ruangan formula tu diberi ke tidak. Ada diberi, okey. Normal dengan binomial. Okey, so kita tengok soalan yang saya nak tanya adalah apa. Okey, bila nampak graf macam ni, kita dah tahu dah dia adalah binomial. Sebab kalau normal, graf kita dikenali sebagai graf bell curve. Okey, itu yang paling simple. Okey, ni normal. So kalau macam ni adalah binomial. Okey, ini adalah P. Kamu kena tahu P itu apa? P itu merujuk kepada probability, kebarangkalian. So ini adalah nilai kebarangkalian. Dan R ni merujuk kepada pembolehubah rawak diskrit. Okey, so dia kata, soalannya, kebarangkalian jangka hayat sebuah telefon bimbit kurang daripada 2 tahun. Okey, ialah P. Okey, yang kalau telefon bimbit tu kurang daripada 2 tahun, kebarangkalian adalah P. Dia tak nyatakan. Okey, satu sampel 3 buah telefon bimbit dipilih secara rawak, rajah 2. Menunjukkan taburan kebarangkalian bagi pembolehubah rawak X yang mewakili bilangan telefon bimbit dengan jangka hayat kurang daripada 2 tahun. So ini semua kurang 2 tahun. Kenapa mula dengan kosong? Okey, dengan sifar. Sedangkan bilangan sampel adalah 3. Maksudnya dalam sesuatu pembolehubah rawak diskrit, kita mesti bermula dengan sifar. Maksudnya apa? Daripada 3 sampel, mungkin ketiga-tiga sampel tu adalah kurang daripada hayatnya adalah 2 tahun. Ataupun tak ada. Ketiga-tiga sampel yang kita ambil tu semuanya jangka hayatnya lebih. Okey, contoh mudah. Dalam seminggu, apakah berapa harikah akan hujan? So mungkin dalam 7 hari tu tak ada langsung hujan. That's why kita bermula pembolehubah rawak diskrit kita dengan sifar. Mungkin sehari je hujan. Mungkin 2 hari ataupun mungkin ke 7 hari dalam seminggu tu hujan. Itu yang dinamakan pembolehubah rawak diskrit. Okey, calon selalu lupa tentang bermulanya nilai pembolehubah rawak diskrit tu daripada sifar. Maksudnya berlaku. Ada keadaan memang tak menjadi langsung benda tu kan. Okey, jadi kamu kena tahu. Okey, so dia kata apa ni? Bilangan 2 tahun. Okey, kita tengok soalannya. Cari nilai P. Okey, nilai P tu adalah nilai kebarangkalian. Bila soalan kebarangkalian, perkara paling logik kamu kena tahu jawapan kita mesti kurang daripada 1. Nilai paling besar dalam kebarangkalian adalah 1 dan paling kecil adalah sifar. Okey? Okey, so kita tengok. Okey, cari nilai P, maka kita jawapannya adalah, okey, nilai P adalah Px sama dengan sifar sama dengan 1/27. Okey, nilai P ni adalah kebarangkalian. Kejayaan. So sifar. Kita boleh ambil sifar sebabnya nanti masukkan dalam formula adalah senang. So Px sama dengan sifar adalah 1/27 yang ni. Okey. Kalau kamu nak ambil Px sama dengan 1, nilainya adalah 6/27. Tapi tak payah kita ambil sifar sebab nanti ada kuasa sifar, nilainya akan menjadi 1. Pandai. Okey, so ini masukkan dalam formula. Formula ni diberi. Jadi selak sikit. Okey, tengok formula dia. 3 NCRP RQ N minus R. Okey. So yang itu
Tak perlu ingat pun formula dia. Oh, okey. Okay. So, kita gantikan nilainya. Okay. NC sifar boleh tekan kaki. Tapi sebenarnya NC sifar memang semua nilainya akan jadi 1. Apa-apa kuasa sifar nilainya 1. So, sini 1. Betul? Sini 1. 3 darab 1, 1. Darab 1, 3 juga. Okey, 3 darab dengan Q kuasa 3. Okey, dah. Yang itu. Maka kita dapat ni, tekan kalkulator. Okey, so maka kita akan dapat nilai Q dia adalah 1/3. Itu nilai Q. Sedangkan kita nak cari P. Okey? Okey. Q tu adalah apa? Kalau tadi P adalah kebarangkalian jangka hayat telefon bimbit kurang daripada 2 tahun, maka ini adalah kebarangkalian yang jangka hayatnya lebih 2 tahun. Hayat tu kena berhati-hati. Okey? So, bila nak P, mestilah nilai kebarangkalian P tambah Q mesti sama dengan 1. Maka nak dapatkan P sama dengan 1 tolak 1/3. Maka kita akan dapat 2/3. Okey, yang ini. Okey. Maka soalan B bergantung pada jawapan kamu pada A. Kalau jawapan kamu A salah, maka B kamu memang tak dapatlah. Sebab dia kata hitung bilangan telefon bimbit yang masih berfungsi selepas. P ni tadi adalah sebelum. Sebelum. Okey, sebelum. Jadi dia nak yang selepas. Jadi yang selepas Q. Q. Jadi kebarangkalian ni adalah 1/3. Bilangan sampel kita ada berapa? 30. Maka nilainya adalah 1/3 darab dengan 30. Maka kita akan dapat dia punya nilai adalah 10. Didik TV KPM